الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan juga inayah yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Sekali lagi insya-Allah kita menyambung program daurah kita melalui kitab yang sangat-sangat berkat walaupun kecil, kitab Hadis 40 karangan Imam Nawawi rahimahullah wa radi'an. Semalam kita dah bincangkan, lupa nak beritahu kan. Ini kenapa saya ada pula kan? Sedangkan apa? Sepatutnya Ustaz Alim kami bincang ni tukar balik kan. Nanti insya-Allah Ustaz Alim bagi mereka yang merindukan Ustaz Alim akan jumpalah pada bidah pada hari Rabu dan juga hari Khamis. Insya-Allah itu akan turn Ustaz Alim lah. Sekarang ni hari ni yang kedua ni kena sabarlah lagi dengan saya. Masih lagi turn saya insya-Allah pada malam ni. InsyaAllah kita akan bincang semula kitab Hadis 40 karangan Imam Nawawi rahimahullah. Dan semalam telah kita bincangkan beberapa aspek daripada Hadis 40 ni. Yang pertama adalah daripada muqaddimah. Muqaddimah iaitu pengenalan kitab Hadis 40 Imam Nawawi ini. Sebelum tu kita bincangkan berkenaan dengan apa? Biodata kan? Biodata Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama, bagaimana sepatutnya kita lihat kesungguhan seorang tokoh ni. Dan sebenarnya jikalau tuan-tuan baca lebih lanjut biodata berkenaan dengan Imam Nawawi ni, saya ada terjemah biodata dia dalam kitab bernama Tuhfatul Talibin. Saya ada terjemah kan, karangan anak murid Imam Nawawi ni yang bernama Alauddin Al-Attar. Alauddin Al-Attar, masyhurlah kitab tu. Dan antara khasiat kelebihan kitab tu yang saya terjemahkan tu, tapi saya tak cetak lagi lah kan, masih lagi dalam rujukan dan sebagainya. Antara kelebihan kita baca kitab tu, dia akan menyebabkan kita rasa cinta pada ilmu. Kelebihan dia, kerana orang yang baca berkenaan dengan kisah Imam Nawawi rahimahullah, dia akan rasa bagaimana kesusahan menuntut ilmu, bagaimana nilai sebuah ilmu, dan bagaimana pentingnya ilmu dalam apa? Dalam mengembangkan dan juga menyebabkan kemajuan tamadun Islam. Tu kita baca tu, kita rasa bagaimana pentingnya ilmu ni. Ya, insya-Allah nanti dalam masa seterdekat saya tak ada dah. Tahun depan insya-Allah kita akan edarkan buku tu kepada tuan-tuan dan puan kalau bagi anak-anak baca kan. Kalau yang malas pergi sekolah, rajin sekolah. Insya-Allah lah. Dan malah pergi kelas, malah pergi mengaji, insya-Allah rajin mengaji. Nakal-nakal insya-Allah kan. Kita bagi ubat sikit ayat Yasin. Ada ustaz ni nak nego ayat Yasin pula kan. Yasin. Jangan salah faham. Yang pertama kita dah bincangkan semalam berkenaan dengan apa? Biodata Imam Nawawi. Itu yang pertama. Dan kemudian kita baca muqaddimah kan. Muqaddimah Imam Nawawi yang kita dah cerita dah bismillah, apa kenapa disebut bismillah. Lepas tu alhamdulillah, ada dua kali sebut alhamdulillah kan. Pertama alhamdulillah, lepas tu ahmaduhu kan. Kenapa? Tak apa, tu nanti saya akan cerita. Kemudian kita dah ceritakan dalam muqaddimah tu bagaimana melengkapi, maksudnya dalam muqaddimah tu sendiri ada unsur-unsur pengenalan terhadap Allah Taala kan. Kita dah cerita sikit bagaimana qudrat dan juga iradah maha, kemudian ilmu Allah Subhanahu wa taala pula kita dah cerita kan semalam. Dan kemudian kita baca muqaddimah yang panjang lebar tu, kita cerita berkenaan mukjizat Al-Quran apa, kita masuk sampai apa 2 jam tu kan. Yang kita habis malam 2 jam. Dan kita ambil sedikit hadis yang pertama. Kita bagi gambaran umum berkenaan dengan hadis yang pertama.
Okey, ini kita akan tengok daripada hadis yang pertama ni, yang berbunyi innamal a'malu binniyat, kan? Kita baca sikit, detail sikit je, kan? Kita tak ambil masa lama sebab kita nak masuk kepada hadis yang kedua. Kalau terlampau lama sangat, dia tak dah ambil, kan? Kita akan baca sikit berkenaan dengan hadis yang pertama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tengok masing-masing buku hadis yang pertama. Wa bi asanidina al-muttasilati ila al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa radiyan qala fi kitabih al-arba'in al-hadis al-awwal. Hadis yang pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayh. Rawahu imama al-muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari atau Ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naisaburi ataupun an-Nisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihihima allazaini huma asahhul kutub al-musannafah. Hadis yang pertama, kita dah overview berkenaan dengan hadis yang pertama ni, iaitu menceritakan berkenaan dengan niat, kan? Berkenaan dengan niat. Kita dah cerita bahawasanya setiap amalan itu memerlukan niat. Pertama, iaitu yang kedua, dan bagi orang ataupun bagi lelaki itu, bagi seseorang itu apa yang diniatkan. Kemudian kita ambil misal apa? Misal hijrah, kan? Sebagaimana yang Nabi SAW cerita. Okey. Kita tengok hadis ni yang kita dah cerita semalam berkenaan dengan Sayyidina Umar, kan? An Amiril Mu'minin. Apa maksud Amiril Mu'minin? Apa maksud dia? Ketua bagi kaum muslimin ataupun kaum mukminin. Yang mana orang ni yang pertama memakai Amirul Mu'minin ni siapa dia? Sayyidina apa? Bukan. Sayyidina siapa? Amirul Mu'minin siapa pakai tu? Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar gelaran dia apa? Khalifatul Rasulillah. Nampak boleh faham tak? Okey. Yang pertama yang bernama ataupun yang digelar Amirul Mu'minin adalah Sayyidina Umar. Ya, boleh? Okey. Gelaran dia ataupun kunyah dia Abi Hafsin, kan? Abi Hafsin, yang kita kata terjemahan Hafsin adalah apa? Singa. Nama bagi singa dalam bahasa Arab ni terlampau banyak. Hafsin, kan? Antaranya Hafsin. Yang keduanya Asadun, Asadun, singa juga. Usamah pun singa juga. Usamah pun singa. Ghadanfar pun singa. Lion pun singa. Itu bahasa apa tu? Bahasa Inggeris, kan? Nampak lion macam bahasa Arab, kan? Lion Inggeris lah. Boleh, Dan orang Arab ni apabila dia anggap benda tu besar, benda penting, dia akan memperbanyakkan nama. Dikatakan singa nama dia lebih kurang 90. Singa saja, kan? Dan kemudian orang Arab ni juga memperbanyakkan nama Arab sebab dia pun suka Arab, kan? Dan banyak nama Arab ni, lebih kurang 900 Arab sebab cinta sangat Arab. Dia bagi buat zaman jahiliah dulu, kan? Sampai dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Asma'i berkenaan dengan nama-nama dan juga vocab ni berkenaan dengan apa? Nama-nama singa ada berapa, nama-nama Arab ada berapa, nama-nama buku ada berapa. Tu dia banyak, kan? Boleh, Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita dah cerita berkenaan dengan Sayyidina Umar semalam. Qala, kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa saya telah mendengar, saya telah mendengar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yakni berkata, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan-amalan itu dengan niat.
Innama maksudnya apa? Hanya saja. Saya takkan syarah lah. Dia ada pembahasan berkenaan dengan makna innama tu. Saya lagi jadi 18 minggu. Kan? Al-a'mal, maksud perkataan al-a'mal adalah apa? Adalah perbuatan badan anggota. Boleh? Perbuatan apa? Anggota. Kerana dalam badan kita ni, maksudnya dalam manusia ni, pembahagian amalan itu di sisi ulama ada dua. Ada setengah yang membahagikan kepada dua, ada setengah ulama membahagikan kepada tiga. Boleh? Okey, macam mana tu? Ulama membahagikan ada yang amalan itu berbentuk amalan anggota ni. Tangan, tubuh orang, terajang orang. Boleh? Ada ulama membahagikan amalan itu amalan mulut, menyebut sebutan. Boleh? Ada ulama membahagikan kepada apa? Amalan hati. Boleh? Okey, jadi niat ni adalah apa? Amalan hati. Okey. Amalan hati dikaitkan dengan apa? Amalan anggota ni. Maka apa-apa saja amalan anggota, kita nak berjalan, kita nak bercakap, kita nak apa? Makan. Maka apa? Maka seeloknya ada niat. Bagi apa? Amalan adat. Tapi kalau ibadat, mesti ada niat wajib. Kalau tak ada niat, apa jadi? Tidak sah. Boleh nampak Okey, nampak? Okey, sekarang ni kita nak detailkan sikit-sikit apakah maksud niat? Siapa tahu maksud niat? Ikhlas hati. Lagi? Ni? Syarul ni? Syariah? Okey. Maksud niat adalah apa? Qasdus syai'i muqtarinan bil fi'li. Saya tulis? Dah tulis? Tulis. Kan? Okey, maksud niat adalah qasdu asy-syai'i muqtarinan bil fi'li. Apa maksud qasdu? Qasdu apa? Asal nak. Kan? Apa sifat nak ataupun azam lah. Lebih kurang azam lah, lebih kurang. Kan? Kita nak kepada nak lakukan sesuatu, nak lakukan sesuatu dalam masa yang sama muqtarinan. Muqtarinan ni berapa? Segandingan. Macam mana? Seiring. Seiring. Nak kahwin esok boleh seiring. Amboi, Imam. Seiring dengan apa? Perbuatan. Okey, kadang-kadang tuan-tuan ingat kan apabila kita nak solat kan? Kita nak solat, waktu bila kita niat? Waktu kita angkat takbir tu kan? Maksudnya niat itu adalah apa? Nak, lintas hati untuk kita kata nak, waktu kita apa? Tengah melakukan seiring dengan apa? Perbuatan. Waktu kita wudu, kita niat ke mana? Waktu basuh muka, bersamaan dengan basuh muka tadi. Itu dimaksudkan dengan niat. Okey. Kalaulah kita apa? Kita tak buat lagi. Apa maksudnya? Kita nak buat, tapi kita tak buat lagi. Apa nama dia? Apa? Madad. Apa dia? Oh, madad ni. Pak Latif. Kan? Apa dia? Dia panggil apa? Dia panggil azam. Bukan nama orang. Okey, saya bagi dia panggil apa? Dia bagi level nak ke arah apa, nak ke arah buat dia. Ulama kata apabila seorang tu dia apa? Dia ada nak rasa buat ni. Dia akan melalui beberapa level keinginan kepada sesuatu perkara. Okey, ulama kata level pertama mana berapa ni? Level pertama dipanggil sebagai hajisun. Kan? Kedua dipanggil sebagai apa? Hadisun nafsi. Hadisun zakaru fakhatirun. Hadisun nafsi khatir dulu. Yang seterusnya hadisun nafsi. Saya terang maksud dia.
Okey, seterusnya dia main ke sini sebab tak cukup. Kan? Hadisun nafsi, lepas tu apa? Hammun. Kemudian azmun. Kemudian baru niat. Dia apa dia tu jadi 3 tahun tu. Okey. Apabila kita nak buat sesuatu perkara, ulama kata kita apa? Selalunya yang first kali dipanggil sebagai hajiz. Maksud hajiz ni adalah lintasan dalam otak ni dalam masa tak sampai saat hilang dah. Boleh? Contohnya masuk apa? Okey, saya nak baca buku. Saya nak baca buku kan. Duduk tengah main game. Astagfirullahalazim. Baik, bukan. Duduk tengah main, tengah type lah komputer kan. Tengah type komputer. Lepas tu terlintas nak baca buku. Terlintas baca buku. Lepas tu hilang. Main balik. Dia panggil sebagai lintasan sepintas selalu. Memang laju sangat. Tak sampai sesaat. 1 saat. Lintasan tersebut. Boleh? Dan kemudian level seterusnya dipanggil sebagai khatir. Khatir ni maksudnya kita tadi lintasan, tadi yang sesaat. Yang khatir ni maksudnya lintasan dia tu kekal lama sikit. Maksudnya kita kata nak baca buku. Baca buku tu dia dah main. Nak baca buku. Lama sikit. Contoh 5 minit. Contoh, tak sampai 5 minit. 10 saat. 10 saat. Kan? 10 saat. Level dia, cukup. Tak apa? Okay, boleh? Dan kemudian hadisun nafsi. Hadisun nafsi ni benar monolog. Monolog apa dia? Nak baca buku ke tak mau? Nak baca buku ke tak mau? Dia lama sikit. Berapa lama? Kadang-kadang ikut orang lah. Ada 20 jam. Duduk ni. Nak baca buku ke tak? Yang tu teruk sangat lah. Kan? Ataupun 20 minit. Nak baca buku ke tak? Nak baca buku ke tak? Nak baca buku ke tak? Itu dipanggil sebagai apa? Monolog. Benda yang duk main dalam jiwa ni. Dapat faham? Dapat Okey. Kemudian level seterusnya hamun. Okey, aku nak baca buku. Okey. Dia apa? Hamun ni apa dia? Okey, nak baca buku. Dia bahasa Melayu saya tak tahu nak terjemah apa. Tekad. Ada tekad Tak niat. Ingin. Ingin. Hamun. Hamun. Kita kata ingin lah. Ingin. Nak buat. Okey, baca buku. InsyaAllah. Azam ni dia dah kata, okey, tekad lah. Betul. Tekad. Tekad. Cuma tak buat lagi. Betul-betul nak buat ni. Nak buat. Semangat. Dia punya semangat dia lebih. Kan? Semangat dia boleh. Bila start dia baca buku, okey, aku nak niat baca buku tengah-tengah depan. Itu boleh bagi niat. Bagi apa ni? Gini. Okey, boleh bagi niat. Ni berdasarkan level ni lah. Level apa? Level yang berdasarkan orang yang nak ke arah perbuatan. Dia punya apa? Dia punya mainan dalam otak dia. Untuk apa? Untuk dia nak lakukan sesuatu perkara. Boleh dapat? Nampak tak? Nampak faham sekarang ni? Tak faham angkat tangan? Yang mana? Hammun. Hammun. Azmun. Niyatun. Okey. Kenapa ulama dia bincang sampai tahap macam ni? Kenapa dia bincang sampai tahap macam ni? Pelik gila. Kan kita kalau nak fikirkan sampai macam ni, tak? Memang penting. Sebab Nabi SAW kata apa? Kata jikalau lintasan yang bermain dalam otak kita tu, kadang-kadang yang nak melakukan dosa ataupun yang nak melakukan pahala, kan? Kadang-kadang nak buat dosa, nak buat, kan? Oleh para ulama menyebutkan bahawa jikalau lintasan tersebut berbentuk hajiz, maka apa? Tak dikira pahala ataupun dosa. Boleh? Kalau lintasan itu berbentuk khatir, tak dikira pahala ataupun dosa. Kalau lintasan itu berbentuk monolog, tak dikira pahala ataupun dosa. Boleh dapat? Tapi start hamun, keinginan ni, dia akan kira apa? Pahala. Maksudnya kalau kita nak buat baik, dia akan dapat pahala. Tapi kalau kita nak buat jahat, dia tak dapat dosa lagi. Boleh? Dia akan kira apa? Pahala. Kalau lah dia dah azam, dah tekad, yang ni barulah dia kira apa? Dosa pahala.
Boleh nampak niat ni memang confirm kira. Ni kira. Confirm kira. Boleh faham Tak. Kalau keinginan tanpa niat tu dia jatuh dalam tu. Keinginan tanpa niat. Boleh kata ya. Syaknya. Tak, maksudnya kalau kita ni, tak, saya bagi contoh kalau kita jalan, kita tak ada niat nak tenang tin tu. Dia tendang je. Tak ada niat pun, kalau niat dia jauh nak tenang tin. Kita ingin ke? Ingin tendang ke? Tak. Tak ingin, memang tertendang lah tu, tak ingin. Dia tertendang. Spontan tak ada masalah, tak ada apa. Kan? Dia terkena. Macam saya tadi terkena tadi. Bukan salah saya. Kan? Boleh faham bukan saya nak buat. Boleh nampak? Okey, boleh. Kalau kita kata hamun ini ni baru apa? Baru dikira tapi pahala. Ingat benda ni dulu sebab nanti hadis 30 lebih ni ada benda ni. Nanti kita akan cerita balik. Kan? Tapi kita akan apa? Laju lah. Tak sembang dah lah. Sebab apa? Kita dah cerita daripada awal. Boleh nampak Okey. Baik dia cerita lah apa yang ni dulu. Kan? Kena tulis baik. Baik ya. Masa berapa dah ni? Kenal? 3 minggu lebih. 3 minggu lebih tadi lah. Okay, nampak faham Yang tu dipanggil sebagai, dia panggil flow dia. Sebab apa kita anggap penting benda ni? Sebab apa? Sebab dia memberi kesan pada isu dosa dan pahala. Daripada ni pun kita nampak bahawa kemurahan Allah Ta'ala pada kita, betul tak? Hanya nak saja dah dapat apa? Pahala. Dah bertekad dapat dosa. Tapi dosa tu disebut oleh apa? Para ulama. Kalaulah kita ambil wuduk buat ibadat, maka apa? Maka dosa azam tadi hilang. Dia punya apa? Dia punya kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu banyak. Umat Nabi Muhammad SAW. Boleh nampak itu saya nak cerita berkenaan dengan niat kat sini. Okey. Kenapa hadis ni diletakkan dalam hadis 40 ni? Kita kata hadis 40 Imam Nawawi dijadikan sebagai apa? Hadis yang menjadi pillars. Ataupun sebagai tiang-tiang ataupun paksi agama. Kan? Yang disebut bahawa Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini akan apa? Akan mencakupi aspek-aspek yang disebutkan dalam agama. Kenapa? Kita kata dalam isu niat, dia mencakup banyak aspek sebagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i. Hadis niat ini mencakupi 70 aspek dalam aspek-aspek ibadat. 70. Nampak tak kepentingan dia? 70. Sebab apa? Dalam wudu ada masalah niat tak? Ada. Dalam mandi wajib ada masalah niat tak? Ada. Dalam masalah sembahyang ada niat tak? Ada. Dalam puasa ada niat tak? Zakat ada niat tak? Dapat tak? Kalau semua dalam kita kata aspek-aspek ibadah terutamanya masuk apa dia? Isu berkaitan dengan niat ni. Nampak tak dia dipanggil sebagai universal ataupun aspek yang mencakup kebanyakan hukum-hukum dalam isu agama ni. Jadi kita belajar ni kita dah apa? Dah simpulkan ke semua isu agama. Alif lah. Asal dia lah. Madan. Nanti kata saya belajar macam mana nanti? Madan tu Ustaz. Okey ya. Madan tu. Madan. Tu kita boleh cerita nanti. Dia tak ada cerita sekarang. Okey, boleh? Okay, nampak tu saya nak terang. Boleh nampak? Okey. Sekarang ni yang kita sebut dalam ni, dia sebut berkenaan dengan isu apa lagi? Isu berkaitan dengan hijrah, kan? Isu berkaitan dengan apa? Hijrah. Okey, hijrah apa maksud hijrah? Hijrah kalau dari sudut bahasa bermaksud meninggalkan. Kita tinggal. Dia tinggalkan orang. Tinggalkan apa-apa. Tu maksud apa? Hijrah. Kalau dari sudut apa? Dari sudut istilah yang sebagaimana disebutkan dalam hadis ni bermaksud apa? Perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Boleh nampak? Boleh? Okey. Hijrah ni sebagaimana disebut oleh para ulama, ada yang hijrah wajib, ada hijrah yang sunat, ada hijrah yang harus, ada hijrah yang haram. Boleh? Boleh nampak tak? Okey. Hijrah yang wajib contohnya apa? Sebagaimana yang hijrah di kalangan para sahabat. Berpindah daripada mana? Kota Mekah ke kota Madinah. Kan? Ataupun kata ulama lagi adalah apa? Kita berhijrah daripada negara yang menindas orang Islam kepada apa? Negara kafir, negara kafir yang menindas orang Islam kepada negara apa? Negara Islam. Boleh nampak Itu gambaran umum. Jangan tanya lebih. Cerita panjang. Boleh nampak Nanti kita akan apa? Adakan konferensi
Benda yang khususlah menceritakan berkenaan dengan negara Islam ataupun negara bukan Islam nanti. Boleh Okey, nampak? Itu dipanggil sebagai hukum hijrah yang wajib. Hukum hijrah yang sunat seperti apa? Seperti berpindah daripada negara yang kurang baik kepada negara yang baik. Contohnya negara Malaysia dengan negara Mesir, mana lagi elok? Negara saya lah. Balik. Tak ada. Negara apa? Negara Mesir. Sebab apa? Negara Nabi-Nabi, negara apa? Lebih elok lah. Kan? Pada sudut tu. Pada sudut lain, tak kira lah. Boleh nampak Okey, itu contoh bagi apa? Hijrah yang sunat. Kalau hijrah yang harus, seperti apa? Kita berhijrah untuk mencari rezeki, mencari nafkah, mencari apa? Sesuap nasi. Contohnya. Ataupun berhijrah untuk apa? Mencari apa? Harta. Tapi bukan harta ni lah, harta untuk terlampau-lampau kaya sangat lah. Kan? Contoh-contoh ni saja lagi faham je. Hijrah yang haram, benda hijrah yang haram disebut oleh ulama, hijrah yang haram contohnya adalah seperti kita meninggalkan sahabat kita lebih daripada 3 hari. Kita pulau sahabat kita lebih daripada 3 hari. Itu antara contoh. Maksudnya kita tinggalkan apa? Kawan kita atau adik-beradik kita dengan keadaan tidak bercakap, bergaduh dengan dia lebih daripada berapa? 3 hari. Sebagaimana Nabi SAW sebut, la yahillu hijratul ikhwan ataupun antahjura akhaka fawqa as-salas, lebih daripada 3 hari. Tidak boleh ataupun tidak harus bagi kita meninggalkan apa? Meninggalkan saudara kita lebih daripada 3 hari. Tinggalkan tu mesti pulau lah. Boleh nampak Itu secara umum berkaitan dengan hadis yang kita bincang ni. Okey. Kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Kita tak belajar. Kita tengok hadis yang seterusnya. Hadis yang keberapa ni? Hadis yang kedua. Baik. Kita tengok qala al-Imam an-Nawawi al-hadithu as-sani. Kita tengok hadis an Umar radhiyallahu anhu aidan qala بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi juga yang bernama siapa? Sayyidina Umar. Kita dah ceritakan berkenaan dengan Sayyidina Umar. Kita tengok an Umar, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu aidan. Maksudnya apa aidan? Juga. Okey. Qala, kata Sayyidina Umar, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bainama maksudnya tak kala, nahnu kami, 'inda bersama-sama. Aida maksudnya apa? Bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata yaumin, pada suatu hari. Dia nak cerita apa ni? Nak cerita dalam situasi Sayyidina Umar. Dia duduk dengan siapa? Dengan siapa dia duduk? Dengan para sahabat lain.
satu ketika, kan? Memang sahabat-sahabat lain ada sekali, antaranya Sayyidina Abu Hurairah, antaranya Sayyidina Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat lain. Sekarang hadis ini terlalu masyhur, diceritakan oleh di kalangan para sahabat. Iztala'a, tengok, iztala'a alaina rajulun. Tak kala, ataupun iz tu maksud tiba-tiba. Tiba-tiba tala'a terbit, datang, muncul. Muncul alaina pada kami, ke atas kami, rajulun, seorang lelaki, syadidu bayadis siyabi, terlampau-lampau putih baju dia. Terlampau apa? Putih baju dia. Lelaki ni tiba-tiba muncul dalam keadaan apa? Putih baju. Sebagaimana yang disebut dalam riwayat yang lain, macam mana tu? Putih baju seakan-akan tak ada kotoran langsung. Tak ada apa? Kotoran langsung. Dan dalam riwayat yang lain juga menyatakan bahawa ahsanuhum wajhan, ahsanun nasi wajhan. Dalam keadaan apa? Muka yang handsome. Wa atyabu an-nasi tiban, ataupun rihan. Yang paling wangi bau dia. Lelaki ni pelik. Dalam keadaan apa? Putih, handsome. Dan juga wangi. Okey. Boleh? Syadidu sawadi sya'ri, terlampau-lampau hitam rambutnya. Maksudnya apa terlampau-lampau hitam rambutnya itu? Maksudnya apa? Dalam keadaan rambutnya yang kemas, tidak apa? Tidak langsung berdebu, tidak langsung apa? Nampak kekotoran. Bau macam bubuh lepas bau minyak. Boleh? La yura alaihi asharus safar, dan tidak langsung kelihatan padanya itu kesan pemusafiran. Asharu maksudnya apa? Kesan safar, iaitu permusafiran. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tak ada seorang pun daripada kami kenal dia. La ya'rifu maksudnya tidak seorang pun daripada kami mengenali orang tadi. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta sehinggalah jalasa duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka dia meletakkan ataupun apa? Melagakan. Asnada maksudnya apa? Melagakan lutut, kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak Nampak dah gambaran? Wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi, dan kemudian meletakkan dua tangannya kepada apa? Kepada paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada mana? Paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan kata siapa? Kata lelaki itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, ceritakan aku atau ceritakan kepada aku berkenaan dengan Islam. Boleh? Okey, saya akan habiskan Islam, saya akan syarah. Okey. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, Islam itu an tashhada, bahawa kamu menyaksikan bahawa tiada Tuhan, alla ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahawa Muhammad itu siapa? Rasulullah. Wa tuqimus salah, dan kamu dirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan kamu tunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, som Ramadan, puasa dalam bulan Ramadan, wa tahujjal bait, dan kamu apa? Menunaikan haji di mana? Di Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jikalau kamu mampu menuju kepadanya. Okey. Hadis yang kita baca ini adalah hadis yang agung, diriwayatkan oleh siapa? Sayyidina Umar. Tulis kat situ, ini digelar sebagai hadis Ummu Sunnah. Hadis apa? Ummu Sunnah. Induk bagi sunnah. Induk bagi sunnah. Kenapa? Kerana hadis yang kita akan baca ni, pertamanya adalah apa? Adalah berkisar berkenaan dengan tiga elemen yang penting. Yang pertama apa dia? Islam, yang kita dah baca. Yang berikutnya adalah menceritakan berkenaan dengan iman. Dan berikutnya berkisar berkenaan dengan apa? Ihsan. Tiga aspek ni. Yang penting dapat, boleh nampak? Okey. Lelaki yang pelik ni, yang kita dah ceritakan tadi, siapa dia? Siapa? Malaikat Jibril.
Malaikat Jibril dalam keadaan apabila dia tampil di hadapan Nabi SAW ni, dia tampil dalam keadaan apa? Handsome, segak, elok, bergaya, kan? Wangi. Yang disebut oleh para ulama bahawa wajah yang dia selalu miripkan diri dia menjelma adalah apa? Dihyah Al-Kalbi. Siapa? Dihyah Al-Kalbi. Dal, ha, ya, ta bulan. Dihyah Al-Kalbi. Dihyah, itu yang masyhur. Kerana Dihyah ni adalah seorang sahabat yang paling handsome. Handsome ya. Yang paling handsome sahabat ni. Dikatakan handsome-nya Dihyah Al-Kalbi ni, dia bekerja sebagai duta bagi Rasulullah SAW. Bila nak pergi ke mana? Nak pergi ke Rom, nak menghantar surat, dia yang jadi wakil. Nak pergi ke Palestin, nak hantar surat, dia yang jadi wakil. Nak pergi ke Mesir, dia yang jadi wakil. Selalunya lah. Kenapa dia pandai, si Dihyah Al-Kalbi, dia pandai dalam negotiate, diplomasi. Dia pandai lah. Satu lagi dalam keadaan yang rupa yang baik, menandakan imej yang baik. Boleh nampak? Dan Sayyidina Jibril duduk kepada Nabi SAW bertanyakan tentang Islam. Ulama mengatakan bahawa apa yang dibuat oleh Jibril ini, apa yang dibuat oleh Jibril untuk nak bertanya kepada Nabi SAW itu, apa faedah dia? Menunjukkan kita sebagai apa? Penuntut ilmu, apa perlu buat tak kala nak datang ke majlis ilmu. Nampak tak? Jibril waktu nak datang berjumpa Nabi bertanyakan soalan, sebagaimana kita datang kepada apa? Majlis ilmu, kepada guru-guru untuk mendapatkan ilmu. Maka apa? Macam mana nak buat? Macam mana nak pakai? Pakailah keadaan putih, aulanya, kan? Handsome-nya, kan? Ataupun dalam keadaan yang wangi-wangi, dalam keadaan yang apa? Rapi, rambut minyak, kan? Sebagaimana yang dibuat oleh Sayyidina Jibril. Dan kemudian Sayyidina Jibril buat apa? Dia meletakkan lutut antara lutut, kan? Lutut antara lutut. Ini dipanggil sebagai tradisi ulama-ulama dulu. Apa? Maksudnya belaga lutut. Tapi bukan maksudnya belaga lutut depan tu dah. Yang sebagaimana yang kita buat ni bukan. Maksudnya apa? Adalah kita meraihkan adab bersama dengan guru kita. Yang aula apabila duduk bersama dengan guru ni dalam kadar dipanggil sebagai jarak busur panah. Macam ni lah, lebih kurang macam ni. Busur panah. Di anggaran antara guru dan juga murid. Yang itu masyhur. Jadi dalam ni Sayyidina Jibril, faedah dia apa? Menunjukkan apa? Adab bagi kita sebagai penuntut ilmu. Boleh nampak Okey. Kita masuk soalan yang pertama. Yang ditanya oleh Sayyidina Jibril adalah berkenaan dengan apa? Islam. Okey. Nabi SAW menjawab kat sini. Dia bagi jawapan. Nabi SAW sakit. Okey macam ni Pedih Walau besar, kan? Nabi SAW jawab dengan persoalan menceritakan berkenaan dengan isi terpenting bagi Islam. Boleh? Isi terpenting bagi Islam. Nabi SAW tak cerita macam saya akan cerita ni. Macam mana? Apakah maksud Islam di sudut bahasa? Apakah maksud Islam di sudut bahasa? Islam pada sudut bahasa maksudnya apa? Tunduk dan taat. Sekali lagi, Islam pada sudut bahasa adalah apa? Tunduk dan taat. Itu masuk di sudut apa? Bahasa. Dari sudut definisi ataupun istilah syarak yang ditunjuk oleh Nabi SAW berdasarkan apa yang ditunjuk oleh Nabi ini, maksud Islam pada sudut syarak adalah apa? Adalah segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang berkait dengan zahir badan. Boleh nampak? Sekali lagi, Islam maksudnya apa? Segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan apa? Zahir badan. Boleh? Okey, perintah berkaitan apa? Zahir badan. Kita tengok jawapan Nabi SAW ni berkaitan dengan apa? Mula-mula mengucap syahadah. Kewajipan apa? Mengucap dua kalimah syahadah. Syahadah nak ucap dengan apa? Dengan mulut, betul tak? Dengan zahir. Okey, yang kedua sembahyang. Sembahyang macam mana nak sembahyang? Dengan zahir, betul tak? Dan kemudian nak puasa, macam mana nak puasa? Dengan badan juga dan seterusnya. Dapat faham? Okey, itu yang dipanggil sebagai asasi. Adapun yang seterusnya, jual beli dan sebagainya, itu pun termasuk dalam apa? Hukum Islam.
Nampak Cuma Nabi SAW kenapa jawab 5 ni saja? Kenapa jawab 5 ni saja? Kenapa? Sebab apa? Asas bila. Bila rukun terpenting. Kalaulah benda ni tak ada, nescaya apa? Kita tak nampak Islam. Orang yang tak sembahyang, kita nampak dia tu Islam tak? Tak, macam orang Cina tokong tu lah. Sebab apa? Dia tak sembahyang. Itu. Nampak tak? Ini dipanggil sebagai simbolik bagi agama. Yang 5 ni. Boleh nampak okey. Itu yang disebut berkenaan dengan syarahan Islam tadi. Okey, boleh faham nampak Saya dah terang. Okey, kalau laju sangat. Okey. Sebab nak maraton ni. Ini kita nak habis sampai hari 12 Boleh. Tunjuk tinggi tu. Dah kita cuba. Habis 9.30. Kan? Okey, boleh nampak? Okey, saya dah terang berkenaan dengan apa? Pertama ada ilmu tadi daripada Jibril, dan kemudian apa dia lagi kita terang tadi? Berkenaan dengan maksud Islam, boleh, dan kemudian apa yang diterangkan oleh Nabi SAW tadi. Okey. Lain ni kita tengok maksud satu persatu. Okey. Yang pertama, tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita panggil sebagai ini mengucap 2 kalimah syahadah, kan? Yang pertama rukun Islam adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, kalau nak mengucap, adakah wajib kita sebut asyhadu? Boleh tak kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ataupun kita tukar, a'lamu, saya tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh tak? Macam mana mufti-mufti sekalian? Tak boleh tak? Bid'ah. Boleh tak? Ini khilaf di kalangan ulama. Tak boleh, Allah. Khilaf di kalangan para ulama. Yang jumhur daripada kalangan mazhab Syafi'i adalah apa? Adalah mesti menyebut asyhadu juga. Kenapa? Nas kebanyakannya adalah menunjukkan bahawa teknik mengucap 2 kalimah syahadah mesti sebut asyhadu. Ada yang di kalangan para ulama kata apa? Tukar a'lamu pun boleh. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran bunyi fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu macam mana pula? Berdasarkan satu lagi golongan ulama. Boleh tak? Satu lagi yang pendapat yang ketiga menyatakan bahawa kalau sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun masuk Islam tak? Boleh tak? Boleh, nampak tak? Kenapa? Kerana agama Islam itu sendiri memudahkan bagi orang bukan Islam ni masuk pada Islam cepat-cepat. Kenapa? Tak mau orang masuk neraka. Dapat tak? Kalaulah kita duk bagi payah, mesti macam tu, macam ni, sign borang, contoh kan. Sign borang, marah dan sebagainya. Makin lambat orang tu masuk Islam. Makin lama kita tanggung dosa dia. Bahaya tu. Kan bahaya. Jadi kita kata pendapat yang ketiga ini meraihkan apa? Meraihkan kemudahan ataupun meraihkan bahawa cepat-cepat mesti orang ni masuk Islam. Boleh dapat Dapat. Okey. Dan kemudiannya wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus solah, dan mendirikan solat. Apa maksud solat? Solat apa dia? Dari sudut bahasa bermaksud apa? Doa. Boleh? Dari sudut istilah apa? Istilah perbuatan dan juga percakapan yang apa? Yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan kemudian diakhiri dengan salam. Boleh lah tu. Alim insya-Allah. Alim lah tu. Kita boleh habis sini lah. Okey. Itu dah fahamkan dengan solat. Sebab nanti dalam hadis yang ketiga saya tak syarah. Kita akan terus lompat kepada hadis yang ke-4. Okey. Apa maksud seterusnya? Iaitu apa? Wa tu'tiya az-zakah. Zakat, apa maksud zakat? Kita nak revision. Apa maksud zakat? Zakat daripada sudut bahasa bermaksud pertambahan. Bertambah-tambah. Itu maksud apa? Zakat. Dalam sudut bahasa juga bermaksud apa? Bermaksud puji-puji. Kita puji orang. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata la tuzakku anfusakum. La tuzakku
anfusakum. Maksudnya bukan apa? Bukan bertambah pada diri kita, tak. Maksudnya apa? Jangan puji diri kita. Boleh nampak? La tuzakku anfusakum. Wa a'lamu biman ittaqa. Boleh dapat? Okey, pada sudut istilah, maksudnya apa istilah? Zakat. Mengeluarkan mengeluarkan apa? Sebahagian apa? Ataupun mengeluarkan harta yang khusus. Sekali, mengeluarkan harta yang khusus dengan kadar yang khusus. Okey, boleh? Kepada golongan yang khusus. Sekali lagi, mengeluarkan harta yang khusus. Sebab apa yang khusus? Sebab bukan harta semua harta wajib zakat, kan? Kalau saya ada meja 20,000 meja, saya ada meja ni. Contoh, saya kaya token, bukan token. Saya punya meja yang juta-juta. Adakah wajib untuk saya keluarkan zakat meja? Tak wajib, kan? Sebab apa? Ada harta-harta, saya ada kambing, boleh keluar zakat, kan? Ada lembu, zakat. Boleh dapat, Okey. Mengeluarkan harta yang khusus dengan kadar yang khusus. Kita kena keluar semua ke? Kalau kita ada 10,000, kena keluar 10,000 ke? Dah berapa persen? Ikut harta, kan? Dia ada apa? Dipanggil sebagai apa? Kadar-kadar dia. Kalau harta zakat dia 2.5%. Itu yang masyhur lah. Okey, boleh? Yang pertama apa? Mengeluarkan harta yang khusus dengan kadar yang khusus apa? Kepada golongan yang khusus. Siapa golongan khusus tu? Dipanggil sebagai asnaf. Alim dah, semua dah tahu kena Islam. Boleh? Nampak tak? Saja kita nak buat revision saja, nak bagi betul-betul ingat. Ala-ala. Boleh? Kemudian wa tasumu Ramadan. Apa maksud puasa pula? As-saum. Apa maksud puasa pula dari sudut bahasa? Menahan diri secara mutlak. Boleh? Maksud puasa dari sudut bahasa apa dia? Menahan diri secara mutlak. Apa maksud secara mutlak tu tadi? Bila kita guna perkataan saum dalam bahasa Arab, maksudnya apa? Maksudnya kalau kita menahan diri daripada bercakap pun dikira puasa. Boleh? Kita menahan diri daripada dengar pun dikira puasa. Boleh? Kita menahan diri daripada berjalan pun dikira puasa. Boleh nampak? Tapi pada sudut istilah ataupun dari sudut syarak, kita jumpa perkataan puasa dalam Al-Quran, saum dalam apa? Dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Apa maksud dia? Menahan diri daripada apa? Daripada perkara yang membatalkan puasa tadi. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum, lagi? Basuh tubuh. Apa lagi? Masukkan dalam rongga-rongga. Semua tak ingat bulan Ramadan ni. Sabar tu berpisah, dah malam. Saya faham, dah malam. Okey, nampak? Saja nak buat revision. Okey. Soalan? Boleh sekarang ni, Okey. Kemudian apa masuk haji? Haji masuk haji? Haji dalam sudut bahasa masuk haji. Bukan nama orang dah. Haji maksudnya apa dia? Dia maksudnya niat. Di sudut bahasa maksudnya niat. Apa dia maksudnya? Niat. Kalau di sudut istilah ataupun syarak, maksudnya apa? Menuju ke mana? Ke Baitullah Al-Haram. Untuk apa? Untuk menunaikan ibadat kat sana. Ada ibadat haji lah. Boleh saja revision. Boleh nampak, Okey, settle dah rukun Islam. Semua alim dah, insyaAllah. Kan? Kita tengok sambung hadis. Okey. Qala, kata siapa? Kata Sayyidina Jibril. Qala, tulis kat situ. Qala siapa yang kata? Jibril yang berkata. Kata Jibril, sadaqta, betul. Betul kamu. Jibril kata apa dia? Betul. Maksudnya apa dia? Dia tak tahu ke dia tahu? Tahu. Kalau dia kata betul, mesti dia kata apa? Tahu lah, kan? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Fa'ajibna lahu, maka kami ajib. Maksudnya apa? Takjub. Yas'aluhu, dia tanya. Yas'aluhu, Jibril ni lelaki ni tanya Nabi. Wa yusaddiquh, dan kemudian membenarkan pula. Maksudnya sahabat waktu tu dia tak kenal siapa lelaki tadi. Boleh nampak? Okey. Qala, kata siapa ni? Kata Jibril lagi, fa akhbirni 'anil iman.
maka bagitaulah kepada aku anil iman berkenaan dengan iman. Apa jawapan Nabi? Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang disebut ni apa dia? Rukun iman itulah. Rukun iman apa dia? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada lagi habis. Ada Syiah kata jihad. Ikut suka Ustaz Syiah kan saja tanya kan. Boleh. Benda yang ditanya oleh Sayyidina Jibril tadi, kita tengok, kita review balik. Apakah maksud iman dari sudut bahasa? Maksud iman dari sudut bahasa adalah apa? Membenarkan. Apa dia dari sudut bahasa? Membenarkan. Okey, boleh? Adapun iman dari sudut apa? Dari sudut syarak, kalau kita jumpa perkataan iman dalam Al-Quran, apa maksud dia? Adalah apa? Membenarkan, okey, tulis ni. Dari sudut syarak, membenarkan apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW secara apa? Secara darurah. Tulis dulu. Okay. Sekali lagi, apa maksud iman di sudut syarak? Membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW secara darurah. Okey, apakah maksud definisi ini? Maksudnya, kita apa? Kita mengakui dan kita percaya apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW berkaitan dengan apa? Allah Ta'ala, berkaitan dengan apa? Malaikat yang disebut oleh rukun iman itu tadi. Apa perkataan darurah ni? Darurah ni apa maksudnya darurah? Darurah ni maksudnya apa? Yang diketahui oleh umum secara apa? Secara meluas. Sekali lagi, apa maksud darurah? Yang diketahui oleh umum secara meluas. Boleh? Nampak? Saja kita detail sikit sebab dia berkaitan dengan ni, detail. Sekali kita mati rehat. Dan nasi tadi. Semangat nasi. Okey. Sekali lagi, maksud darurah adalah apa? Adalah kita bahawa iman, perkara urusan iman itu tadi kan diketahui oleh umum secara apa? Meluas. Maksudnya, kalaulah kita mengingkari oleh perkara yang diketahui oleh umum seperti apa? Seperti kewujudan Allah Ta'ala. Jika orang tu beriman ke? Tak beriman. Orang kafir. Kalaulah diingkari berkenaan dengan apa dia? Sembahyang, kewajipan sembahyang, dia dikatakan beriman tak? Tak beriman. Sebab apa? Semua orang Islam tahu berkenaan dengan apa? Kewajipan solat tadi. Dapat tak? Kalaulah orang tu mengingkari berkenaan dengan bahawa mengucap sirah waktu, mengucap sirah waktu apa? Waktu menjual beli itu adalah wajib. Adakah dia kafir? Saya tanya. Adakah dia kafir? Sebab apa tak kafir? Tak beriman. Sebab apa? Mai tak tahu. Tadi. Maksudnya benda tu benda tidak diketahui oleh semua. Semua orang tahu kan? Berkenaan dengan tu, makcik leha dekat apa? Dekat Ceruk Tok Kun tahu? Tak tahu. Ceruk Tok Kun tak tahu. Siap dia. Kat Siam lagi tak tahu kat Siam. Kan? Nampak? Jadi kita kata kalaulah benda tu yang kita panggil sebagai diketahui oleh secara umum, yang dipanggil sebagai istilah darurah ni, maka apa? Maka orang yang mengingkari dia baru jadi kafir. Begitu juga isu-isu berkaitan dengan dipanggil sebagai detail-detail dalam ajaran agama ni. Contoh kita kata apa? Kalaulah orang tu ingkar lagi berkaitan dengan apa? Berkait dengan bahawa atuk dia dapat warisan 1/6. Semua orang tahu tu. Semua orang tahu. Semua tak tahu. Jadi kita kata kalau orang tu ingkar, dia tak apa? Dia tak kafir. Cuma kita kena ajarlah dia. Kan? Boleh nampak Boleh. Okey. Itu secara dipanggil sebagai definisi ataupun takrif. Okey, kita masuk satu persatu. Jawab satu persatu. Okey, antum minabillah. Yang pertama, rukun iman yang pertama kita mesti mengimani siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Kita kata apa? Mesti yang pertamanya kita imani bahawa Allah itu wujud. Kan? Dan kemudian kita imani bahawa pada zat Allah Taala itu apa dia? Kesempurnaan. Itu yang segalanya. Boleh faham? Dan kita mesti imani bahawa tidak ada langsung persamaan zat Allah Subhanahu wa taala dengan zat makhluk. Settle. Boleh? Itu pada apa? Pada sudut zat. Adapun pada sifat, kita kata apa? Begitu juga. Kita imani bahawa pada sifat Allah Ta'ala itu segala kesempurnaan, dan kita nafi bahawa sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersamaan dengan makhluk. Akhir lagi, begitu juga berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Boleh? Kita nafikan bahawa perbuatan Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluk, dan kita sandarkan segala kesempurnaan pada apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sudut keimanan kita kepada Allah Taala balik kepada berapa perkara? 3 perkara. Yang pertama berkaitan dengan zat, yang kedua berkaitan dengan sifat, yang ketiga berkaitan dengan af'al, perbuatan. Okey, setelah semua beriman. Alhamdulillah. Tak payah pun. Beriman tak? Alhamdulillah lah. Itu yang pertama. Dapat tak? Okey. Yang kedua, berkaitan iman kita dengan malaikat. Siapa malaikat ni? Malaikat ni siapa? Makhluk. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana malaikat ni? Apa definisi malaikat? Malaikat adalah apa? Adalah makhluk yang diciptakan, dipanggil sebagai makhluk halus. Halus tu bukan hantu. Makhluk halus bukan. Saya nak terjemahkan daripada jismun nuraniyun latifun. Dia bahasa Arab. Latifun tu maksudnya halus, bukan Pak Latif. Adik tu senyum ya. Bukan. Okey, saya sekali lagi ulang. Okey, definisi malaikat tu apa? Adalah apa? Makhluk yang halus. Halus, jangan ingat apa? Hantu. Makhluk halus ni apa? Maksud halus ni yang bukan macam kita ni. Legap. Tapi apa? Yang bersifat boleh tembus, boleh apa, boleh pusing, boleh apa, itulah. Boleh halimunan bertukar sebagainya. Boleh tukar bentuk. Kita boleh tukar bentuk? Tak. Kita? Saya nak tukar je bentuk. Jadi Michael Jackson. Jadi Brad Pitt. Tak boleh. Mana boleh? Kan, walaupun saya lebih handsome daripada Brad Pitt. Boleh apa? Jadi tapi, malaikat ni, dia boleh apa? Dia boleh menjelma daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain. Tapi malaikat akan menjelma daripada bentuk-bentuk yang apa? Yang baik-baik, yang elok-elok, yang handsome-handsome. Boleh nampak? Okey. Yang mana dia ni diciptakan daripada mana? Daripada cahaya. Okey, boleh nampak? Okey. Maka berapa orang yang wajib kita imani? Berapa malaikat? 10. Kalau malaikat-malaikat lain, macam mana? Kita imani secara umum. Yang kita wajib imani secara perinci adalah berapa? 10. Kenapa kita wajib imani yang 10 ni secara terperinci? Kenapa? Kerana dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah itu datang secara mutawatir. Terlampau banyak menceritakan berkenaan dengan apa? Adalah Jibril itu malaikat, Mikail itu malaikat, Israfil itu malaikat. Nampak tak? Maka apa? Maka apabila diceritakan oleh Nabi SAW kepada kita secara apa? Mutawatir, terlampau banyak penceritaan tersebut, boleh? Maka wajib kita imaninya secara apa? Tafsir terperinci. Kena tahu secara terperinci. Adapun malaikat-malaikat lain macam mana? Kita kata, kita beriman kepada mereka secara umum. Dia dapat? Okey. Baik. Yang malaikat buat pada cahaya macam mana tak? Malaikat buat pada cahaya. Alam saya tak jumpa lagi. Jadi kalau cahaya tu macam mana? Dia memang masyhur ataupun kita kata yang disebut dalam hadis memang ceritakan daripada cahaya, tapi hakikat cahaya tu saya tak tahu. Bukan cahaya. Wallahu alam lah. Cahaya pun macam mana? Ada gamma, beta, kan? Gamma, beta, lagi apa lagi? Apa alfa, betul laser tu dia. Saya betul tak baca cahaya banyak ada. Tak boleh. Tak boleh Allah Taala. Benda-benda tu bah tak pasal pada Allah Taala. Maknanya tak sama dengan cahaya kat dunia tu kan, bukan kat lain. Wallahu alam. Nak kata sama tak sama, saya pun
Tak pernah jumpa. Kalau saya jumpa, saya boleh cerita. Boleh Nampak? Cuma kita tahu cahaya je lah. Cahaya. Boleh Adapun kalau jin dicerita daripada mana? Daripada api. Okey, kalau jin dia makhluk halus juga. Boleh berubah menjelma jadi macam-macam. Tapi jin boleh menjelma daripada apa? Ada yang benda yang elok, ada benda yang tak elok. Jadi binatang, jadi tengok cerita tu lah. Kan? Boleh nampak Okey. Nampak? Boleh. Wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya. Kitab-kitab yang wajib kita imani berapa? 4. Yang pertama apa dia? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Boleh Yang benda-benda lain, kitab-kitab lain yang kita tak tahu macam mana, dipanggil sebagai suhuf. Apa dia? Suhuf. Macam dikatakan bahawa kepada Nabi Syis 50 suhuf, kepada Nabi Idris 30 suhuf. Jadi macam mana tu? Bilangan-bilangan yang kita tak tahu tadi, kita kata apa? Kalaulah diturunkan oleh Allah, kita imani. Dapat secara umum. Adapun 4 kitab ni kena imani secara detail, tafsir. Dapat Boleh faham? Okey. Ya. Yang disebut dalam suhuf Ibrahim, Musa. Apa makna suhuf Musa? Maksudnya diturunkan mereka tu ada suhuf-suhuf juga, lembaran. Maksud suhuf adalah beberapa lambaran yang terkandung padanya kalam Allah Taala juga. Sedangkan Nabi Musa sendiri Ada kitab ada kitab sendiri. Ya. Jadi tu para ulama mengatakan bahawa Nabi Musa di samping dikurniakan apa? Taurat, dikurniakan juga sebagai suhuf. Dia kelebihan daripada Nabi Musa tadi. Boleh dapat? Okey. Kemudian wa rusulihi, beriman kepada para rasul. Kita dah ceritakan definisi rasul-rasul kan? Okey, wajib yang kita ketahui berkenaan dengan rasul berapa? 25. Okey, kalau nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang tidak diketahui bilangannya itu macam mana? Kita imani secara umum. Antara nabi-nabi yang kita tak tahu dipanggil sebagai Khalid bin Sinan. Biasa dengar tak Nabi Khalid bin Sinan? Biasa dengar? Tak pernah dengar. Sebab Nabi SAW kata Khalid bin Sinan nabiyyun dayya'ahu qawmuh. Khalid bin Sinan ni seorang nabi yang apa? Kaum dia tak ambil berat pada dia. Tapi apa dia? Itu dipanggil sebagai hadis ahad. Apa maksud hadis ahad? Yang diceritakan sikit saja berkenaan dengan Nabi Khalid bin Sinan. Berbeza dengan hadis 25 yang lain. Diceritakan terlampau banyak dalam Al-Quran, dalam hadis. Dapat tak? Jadi kita kata apabila diceritakan secara banyak dan juga mutawatir, kita wajib imani secara detail. Dapat tak? Tu saya nak bagi kaedah-kaedah tu. Faham? Boleh Kemudian wal yaumil akhir. Apa maksud yaumil akhir ni? Hari akhirat. Hari akhirat kita start kat mana? Start daripada mana? Mati. Start daripada kita mati itu, apa yang selepas pada mati sampailah yang berlaku kiamat tu, kesemua yang disampaikan oleh Nabi wajib kita apa? Imani. Yang pertamanya bermula dengan apa? Azab kubur. Dan juga soal munkar nakir. Kemudian apa lagi? Berkaitan dengan nikmat dan juga apa? Nikmat yang akan dapat kepada orang kubur tadi. Dan kemudian dibangkitkan semula kan? Kemudian ditimbang amalan. Kemudian jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang semua ataupun diceritakan oleh Nabi tadi, kita wajib imani. Boleh nampak? Okey. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kita imani tentang isu qada dan qadar. Khairihi baiknya, wa syarrihi dan buruknya. Okey, soalan kat sini, apakah maksud qada dan qadar? Apa maksud qada dan qadar? Okey, maksud qada, ini kita bagi. Maksud qada adalah apa? Adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, maksud qada adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa? Berlakunya apa-apa saja dekat muka bumi ni. Boleh nampak? Ilmu qada apa dah? Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Qadar. Apa maksud qadar? Qadar bermaksud, apa maksud qadar? Bermaksud Allah menjadikan, menjadikan apa saja kat muka bumi ni berdasarkan apa? Ilmu Allah Ta'ala. Qada dan qadar.
Boleh nampak kan? Nampak? Jadi kita kena imani berkenaan dengan qada Allah Ta'ala ni, bahawa Allah mengetahui kesemua perkara. Ilmu Allah. Bila berkait dengan ilmu Allah, bahawa apa? Allah mengetahui kesemua perkara. Tak kira benda yang besar-besar, sampailah benda ke kecil-kecil. Boleh tak terlepas pun daripada apa? Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, nampak? Dan kemudian apa yang berlaku kat muka bumi ni, yang Allah jadikan, matikan, hidupkan, sebagainya, adalah apa? Bertepatan dengan apa yang berlaku ataupun ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh nampak kan? Okey, settle. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Ceritakanlah aku kepada berkaitan dengan ihsan. Okey, kita lihat ihsan. Rehat. Lihat.